Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Fitri ucapkan pada semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini pada semua kawan-kawan dan kenalan-kenalan anda. Okay, hari ini vlog ini Fitri nak bagi tahu, Fitri nak review perkatakan berkaitan dengan filem Penunggang Agama. Okay, first kali sebelum anda nak tengok video ni, kalau anda tak nak terkena spoiler, anda dinasihatkan, anda disarankan supaya tutup sekarang. Okey, takut nanti selepas ni terkena spoiler ataupun ya tahu bocoran dan sebagainya, dan Fitri tak nak bertanggungjawab atas apa yang berlaku. Okey, dan kalau boleh sebelum anda nak tengok video ni, anda tengok dulu cerita Penunggang Agama. Okey, sama-sama kita support, kita sokong filem, industri filem tempatan kita. Okey, first sekali, Penunggang Agama ni dia bermula dengan satu perubatan ataupun kita cerita ni bermula dengan satu nasibilahan, watak nasibilahan, orang kata Tok Haji kan. Dia mengubat orang, okay? Dia mengubat orang dan kita nampak sebenarnya tu alhamdulillah baik. Nampaknya watak Tok Haji ni lebih cenderung kepada watak yang mengubat secara Islam. Dan di samping itu beralih scene di mana Azira, watak Azira ni mengajar budak mengaji, dan kita tahulah kita boleh kita boleh bagi tahu watak Azira ni adalah seorang watak ustazah. Dan juga lepas tu Zarifin ni, dan dia tak berapa nak berkenan lah dengan mak tinggi dia, ada miss pergaulan macam tu lah. Okay? Dan seram bermula tu bilanya mak tiri, iaitu yang dilakukan oleh Sabrina Ali, diganggu. Maknanya secara tiba-tiba ataupun orang kata konflik ataupun huru-haranya berlaku tu bilanya watak Sabrina Ali diganggu, ataupun di situlah banyak terjadi jump scare dan sebagainya. Dan di situlah watak Datuk Jalaluddin Hassan, watak seorang datuk kan, dia macam buntu, tak tahu nak buat apa. Tak tahu dan pelik lah kenapa benda ni berlaku pada keluarga dia kan. Itulah. Dan watak Zul Arifin ni adalah watak Amir yang mengesyaki ataupun berasa pelik kenapa watak Nasibillah Khan ni macam ada something wrong lah kan. Dan di situlah akan berlakunya watak yang mana kita macam itulah. Cumanya first Fitri nak beritahu sebelum Fitri terlupa, Fitri mengharapkan filem ini sebenarnya lebih, orang kata lebih ataupun selevel dengan filem Munafik 2, filem Misteri Delilah. Dan overall ceritanya, Fitri mengharapkan sebenarnya bila Fitri melihat trailer, Fitri mengharapkan ada, orang kata, plot twist. Jadinya jalan cerita tu lebih kepada berliku-liku. Tapi bukan nak kata malang lah, tapi sayangnya bila Fitri membayar RM15, Fitri melihat filem ni, cerita dia lebih pada cerita drama satu. Dan ada juga Fitri melihat review YouTuber lain yang mengatakan filem ni sebenarnya adalah super teli, dan mungkin dari situ dia difilemkan dan tak nampaklah seperti ala-ala orang kata filem. Itu Fitri letakkan tepi dulu, sebab Fitri punya YouTube channel ni, Fitri punya video ni, Fitri lebih suka bercerita berkenaan dengan mesej dia. Okey, itu dari segi teknikal Fitri akan sentuh juga sikit. Cumanya Fitri akan lebih banyak berbicara pasal mesej dia, penyampaian mesej dia nak sampai kepada audiens. Cumanya itulah Fitri nak beritahu, jalan ceritanya lebih kepada straightforward. Okey, maknanya seperti yang orang kata, sekiranya anda tengok trailer tu, dan itulah jalan cerita dia, dah terang-terang macam itulah. Cumanya cumanya Fitri nak beritahu, cumanya walaupun dalam trailer kita dah tahu, kita dah boleh agak kan, cumanya mesej dia tu kita perlu ambil, kita perlu, orang kata, berfikir untuk kita sendiri. Sebabnya bersama dengan babak tadi kan, bila watak Zul Arifin dengan watak Nasibillah Khan ni, jadi audiens ni akan sedikit orang kata bercelaru lah, sedikit orang kata tanya siapa watak baik, watak jahat kan. Tapi itu hanya sekejap sahaja. Selepas itu baru dia tunjukkan siapa watak yang baik, watak yang jahat sebenarnya.
Okey. Dan bila tu konflik itu terus bermula dan dia menggunakan satu pendekatan membaca ayat tak jelas dan itulah kita beritahu itu ada satu informasi, itulah satu mesej yang mana kita perlu ambil, kita perlu orang kata tahu untuk kita untuk kita tak terjebak dengan penipuan seperti ini. Okey. Dan selepas tu bila huru-hara terjadi lagi, dan dari situlah di pertengah cerita tu kita akan nampaklah sisi gelap seseorang itu. Dan dia cuma ni dalam mesej ni Fitri nak beritahu dia nak sesatkan anak-anak Nabi Adam, maknanya orang Islam yang beriman lah. Okey, jadinya dalam cerita ni sebenarnya watak yang jahat tu dia nak memensongkan orang kata nak merosakkan seseorang ataupun orang Islam itu hanya memerlukan memesongkan akidah dia. Sebab untuk memesongkan akidah ni sebenarnya bukan senang. Pada pandangan yang sisi jahat lah, kita kena banyak melakonkan watak acah-acah baik dan sebagainya seperti dilakukan oleh penunggang agama inilah. Dan selepas itu konflik terus bermula, dan dari situlah berlakunya satu mesej yang dapat Fitri tangkap adalah fitnah sebalik dia. Itulah bahayanya sekiranya kita mempercayai fitnah ini. Itu yang Fitri dapat tangkap lah dalam filem ni. Dan selain itu akan ada jugalah mati dalam kekufuran, yang mana itu pun adalah satu mesej juga pada Fitri. Mesej yang mana kita perlu beringatlah, okay, sebelum kita mati dan sebagainya, apa-apa kita kena beringatlah untuk Fitri sendiri juga. Dan akan ada adegan-adegan yang mendebarkan juga. Okay, anda kena tengok sebenarnya. Tapi mesej dia betul-betul lah Fitri nak beritahu. Dan dendam. Sebelum ni watak dia berjaya menipu orang ramai. Dan kali ini dia macam bergagal. Ibarat kata dia punya reputasi tinggi, tiba-tiba dia terjatuh kan. Dari situ tibanya dendam, dia nak tak berpuas hati. Itu pun orang kata macam satu mesej jugalah. Jangan kita berdendam dengan orang walaupun apa dan sebagainya. Jangan kita terlalu bila orang dah macam kita dah jatuh, kita nak salahkan orang. Macam kita dah jatuh kan, kita nak salahkan orang ramai dan sebagainya. Dan dengan cara menghantarkan gangguan dan sebagainya. Dan last sekali, ini yang paling deep sekali. Di samping tu, bila dihantar kan, ada satu adegan ni, watak Zul Arifin dia terlupa baca ayat. Dia macam tak ingat sama-sama ayat dia kan. Itu adalah satu mesej pada Fitri, yang mana Fitri rasa bagus sebenarnya dia macam dia terapkan mesej seperti ini, kerana dia macam relate dengan kehidupan kita. Macam dalam keadaan yang getir, dan dalam keadaan yang orang kata dalam keadaan kita yang mana macam banyak gangguan kan, kita nak baca tapi kita tak ingat baca tu. Dan watak Amir ni, watak yang dilakukan oleh Zul Arifin ni, watak bekas pelajar Universiti Al-Azhar. Dia macam belajar di separuh jalan saja dan dia berhenti, dia masuk dalam bidang yang lain. Dan dari situlah bila dia nak baca ayat tu dia tak ingat. Jadi terkenalah. Seperti anda tengok dalam trailer tu, watak Zul Arifin ni macam pukul macam tu kan. Dia macam dirasuk lah. Dan dari situ juga Fitri boleh tahu satu mesej sebenarnya. Okay, satu orang kata mesej tu deep juga sebenarnya. Okay, sebenarnya yang mana kalau kita membaca satu ayat tu, kalau kita tak beramal, itulah kesan dia, itulah yang akan terjadi. Dan bila dah terjadi benda tu, dan ada juga satu benda yang Fitri tak suka sikit. Ini dari segi teknikal lah, dari segi mesej dia Fitri dapat tangkap lah. Okay, itu Fitri letak tepi dulu. Fitri akan bicara di hujung video nanti. Dan selepas tu, ini juga yang paling deep juga sebenarnya. Bila watak Selina Saibi tak silap Fitri, yang mana ada benda yang masuk dalam badan dia tu, dia bagi tahu bunuh diri kau. Dia bagi tahu dekat watak Nasibillah Khan ni, bunuh diri kau dan aku akan bantu kau. Dan watak Nasibillah Khan ni dia telan hidup-hidup. Dia buatlah apa yang benda tu suruh. Dan last sekali dia cakap, kenapa kau percaya dekat aku sedangkan aku musuh kau yang nyata.
Benda tu dah jelas tau. Benda tu dah jelas sebenarnya. Kita macam kita lah, macam kita sebagai seorang yang Islam, kita orang beriman ni, kita berpegang pada satu kalimah syahadah ni, yang kita tahu sebenarnya syaitan ni adalah satu musuh kita yang nyata, dan kita percaya memang sah-sah lah kita dah tu kan. Jadi betul lah untuk peringatan diri sendiri lah. Bila masa ni sebenarnya dia buat satu adegan macam tu, kita rasa bagus. Sebenarnya bagus. Kerana benda tu sebenarnya memperingatkan kita untuk kita tahu siapa musuh kita yang nyata sebenarnya. Tak ada lain. Okay? Kerana Iblis dan syaitan ni dia tak mampu untuk orang kata apa-apakan kita. Dia hanya membisik sahaja. Ini adalah dialog yang diutarakan dalam filem ni lah. Sebab itulah anda cuba dah tengok sampai habis untuk dapatkan dia punya mesej dia tu. Okey, ini adalah di penghujung yang kita janjikan kan. Dalam teknikal, yalah, terlalu obvious, terlalu nampak macam watak ekstra yang melakukan watak yang bertanduk tu kan. Watak yang hantu tu kan. Dia punya lighting tu terlalu nampak, terlalu sharp, terlalu terang. Sedangkan apa yang kita tengok dalam filem Munafik 1 tak silap begitu, Munafik 1 arahan Hamzah Yusof, kan ada adegan yang mana ada bayang-bayang kan di tempat yang mana di penghujung cerita tu Ustaz Adam hampir-hampir nak dibunuh oleh watak yang munafik ni. Ada diseru iblis tu, macam tu. Sebenarnya sepatutnya Syafiq Yusof menerapkan satu teknikal yang seperti itu. Untuk filem ni dia terlalu nampak, dia terlalu macam, bukan nak kata realistik, cumanya terlalu realistik, terlalu kata manusia sangat. Macam tu. Ia melainkan kalau filem ni kalau kita letak kat situ macam teaser tau, macam bayang-bayang je sebab benda tu automatik audio akan berfikir sendiri, audio akan bayangkan sendiri, dari situlah akan timbulnya rasa takut. Itu sebenarnya Fitri tak suka lah, bukan tak suka lah, cumanya sedikit kekemasan lah. Sebab Fitri nak komen lebih-lebih kan. Fitri ni bukan yang orang filem, Fitri ni bukan yang orang pakar, cumanya hanya pandangan sebagai penonton, memberi, mungkin Fitri ni boleh beritahu untuk perbaikilah untuk masa-masa akan datang. Bukan nak kritik, nak menjatuhkan, tak. Cumanya Fitri nak beritahu untuk penambahbaikan lah. Cuba tengok filem Munafik 1, tengok di bahagian ending dia tu, yang watak munafik tu menyeru roh itu, dan tengok macam mana Samsul Yusof terapkan pada karakter itu. Itu sebenarnya yang bagus sebenarnya. Cumanya dalam filem ni mungkinlah ada kurang itulah sedikit kan. Yang pertama adalah ialah cerita yang terlalu flow, yang mana terus Fitri, sebenarnya filem ni sebenarnya Fitri, harapan Fitri tinggi sebenarnya. Fitri mengharapkan dia macam berliku-liku, ada plot twist di sana sini dan sini. Cumanya ialah dia terlalu straightforward dan plot twist dia sekejap saja. Itu pun dah sekejap. Bila dah sekejap plot twist itu, terus jalan sampai ke habis. Itulah jalan cerita dia. Dan itu dari segi jalan cerita. Yang keduanya dari segi macam itulah, lighting dia kepada watak yang watak hantu tu. Dan hantu yang lain sebenarnya menyeramkan tau. Menyeramkan kerana yang nak watak yang watak siapa tu? Watak adik perempuan tu. Dia tertengok tu memang terkejut Fitri. Yang berdarah putih tu memang cantik lah. Memang terkejut lah. Hantu tu memang jadi lah. Jadi itu yang teknikal. Dan dari segi jalan ceritanya, pengejaran dia, apa yang Fitri nak beritahu, cerita ni jaga akidah. Jangan kita bagi terpesong kita punya akidah. Semata-mata kita percaya pada benda yang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya itu mesej yang pertama yang dapat Fitri tangkap. Dan setiap yang berlaku ada hikmah dia. Di ending tu Fitri dapat tengoklah, setiap yang berlaku akan ada ujian tertentu. Dan di akhir tu baru kita tahu ada hikmah kenapa ujian tu berlaku. Itu sebenarnya pandangan kita sebagai seorang Muslim lah. Yang mana kita boleh katakan konsep hikmah tu sendiri. Yang mana benda ni terjadi untuk kebaikan, untuk masa depan. Macam tu. Dan juga fitnah. Fitnah pada dalam cerita ni memang satu pukulan hebat lah. Yang mana nak bagi pada kita
Jangan kita percaya pada fitnah, jangan kita menerima bulat-bulat sebelum kita menyiasat dia terlebih dahulu. Yang mana berlaku dalam cerita. Sebenarnya Fiti mengharapkan tau, Fiti harap filem ni tinggi tau, tapi sedikit hampa lah. Okay? Bukan nak kata hampa juga, cumanya ada sikit lah menjadi 50 ke 50, tengah-tengah. Dan Fiti tak sabar sebenarnya untuk arah Syafiq Yusof, Polis Evo 3 dan Abang Love Fadil 2. Okay? Abang Love Fadil 2. Dan Fiti juga mengharapkan Polis Evo 3 ni adalah satu filem yang di level yang macam tu lah. Sebab Polis Evo 1 takat ni, Polis Evo 2 naik sedikit, macam Polis Evo 3 ni sudah tentulah kita nak tinggi sikit kan. Tapi itu kita akan bicara benda lain. Dan itu saja Fiti nak kata pada semua. Dan filem Penunggang Agama ni sebenarnya bagus. Ada baik dia, ada yang elok dia walaupun ada sedikit kekurangan dia. Dan itu saja yang Fiti nak beritahu. Dan terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini bersama kawan-kawan dan kenalan anda. Kalau ada komen, boleh komen di ruangan komen di bawah. Okay? Bagi tahulah apa pandangan anda semua tentang filem ini. Yang penting, mesej dia terbaik. Okay? Terima kasih menonton dan seperti biasa, bye-bye.